Dan terakhir yang paling famous, penyertaannya pada zaman Saidina Umar, perang Qadisiyah tadi. Perang Qadisiyah ni perang melawan Parsi. Inilah dendam Parsi sebenarnya. Hak orang Iran, hak geng-geng Syiah ni hak duk marah sangat dekat Umar sebab kekalahan ni lah. Sebab kekalahan ni. Kita tahu dalam sejarah, siapa yang bunuh Umar? Siapa yang bunuh Umar? Abu Lu'lu'ah Fairuz Al-Majusi. Apa hubungan dia dengan Mughirah Ibn Syu'bah? Hah? Yes. Sebenarnya hak bunuh Saidina Umar tu, Abu Lu'lu'ah adalah bekas budak kepada Mughirah Ibn Syu'bah itulah. Tapi dalam kes Umar terbunuh, dia tidak dipersalahkan dalam soal ni. Bukan salah dia, bukan dia yang suruh pun. Cuma nak cakap, Abu Lu'lu'ah tu bekas budak, bekas hamba kepada Mughirah Ibn Syu'bah ni. Hak dia bawa datang daripada Parsi akibat kekalahan apa? Kekalahan Rostom tadilah. Peperangan tu memang hebat. Kalau kita kira 1:4. Tentera-tentera Parsi 120,000, tentera Islam cuma 30,000. 30,000 nak lawan 120. Satu kena lawan dengan 4 nisbah. Tapi Islam menang ke Parsi menang? Islam menang. Waktu peperangan nak berlangsung, Saidina Umar menghantar bala tentera. Ini dianggap paling besar di bawah pimpinan sahabat Nabi. Ini yang pernah didoakan oleh Rasulullah kepada orang ni, setiap kali dia melepaskan bidikan anak panah dia tak akan pernah tersasar. Sahabat yang nombor 9 dijamin masuk syurga sebelum Abu Ubaidah Al-Jarrah. Siapa dia? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas mengetuai pejuang-pejuang di kalangan sahabat Nabi paling ramai ni menuju ke perbatasan Qadisiyah. Tak cukup dengan tu, Saidina Umar berasa tak cukup. Dia hantar tentera-tentera tambahan daripada Madinah di bawah pimpinan Mughirah Ibn Syu'bah. Mughirah Ibn Syu'bah follow mereka dengan tentera-tentera tambahan. Tak cukup lagi berasa. Sahabat-sahabat di perbatasan Syam diarahkan sejumlah walaupun tak ramai, 1,000 orang lebih kurang, di bawah pimpinan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Jadi kapten tu kita tengok sahabat Nabi dijamin masuk syurga nombor 9, dijamin masuk syurga nombor 10. Mughirah Ibn Syu'bah bergabung membentuk 30,000. Pilah duduk sana. Bila duduk sana, biasalah standard perang, mereka tak perang terus, ada diplomasi. Mula-mula Rostom hantar utusan dia. Mari utusan Rostom sampai di kalangan sahabat-sahabat ni. Utusan Rostom minta, dia kata, panglima perang kami Rostom minta salah seorang daripada kamu ni yang paling alim, yang paling bijaksana. Hantar dia untuk bertemu dengan Rostom, kita bincang. Jadi duk cari siapa hak paling alim, paling bijaksana. Akhirnya yang diangkat ialah Rabi' bin Amir. Rabi' bin Amir. Rabi' bin Amir ni dahlah kuda dia tu kurus, baju dia lusuh, pakai baju besi, pakai topi wajah, naik gedu. Akhirnya sebelum sampai pada tempat Panglima Rostom, dia kena melintasi sebuah jambatan. Masuklah dia ke dalam tu. Bila masuk, biasalah tetamu perang ni kan, Panglima Rostom gah, hebat. Jadi tempat yang disediakan untuk siapa-siapalah yang dihantar oleh Panglima perang Islam tu duduk, dia letak bantal-bantal yang disulami dengan benang-benang emas, kain-kain sutera berlapik di atasnya. Tapi bila mari saja Rabi' bin Amir, dia turun daripada kuda dia tak masuk dalam tu duduk, dia ambil tali kuda dia tambak di bantai tadi, seolah-olah nak menghinakan lah. Bantai ni tak sesuai pun untuk aku, tapi aku buat tambak kekang kuda aku. Jadi bila lagu ni rasa nak marah. Bila nak marah, dia kata apa? Sesungguhnya aku tidak pernah mendatangi kamu semua, tak ada niat pun aku nak mendatangi kamu, kecuali kamu yang menjemput kami datang kemari. Kalau kamu tidak suka keadaan ni, baik aku belah pergi. Kalau kamu nak juga bincang, kalau kamu suka, lagu ni lah keadaan dia. Jadi duk bincang.
Akhirnya antara kalam-kalam Rabi' bin Amir, dia kata antara yang menjadi sunnah Rasul kami ialah kalau bab-bab macam ni kami hanya menangguhkan sampai 3 hari saja. 3 hari saja. Lepas pada ni bagi jawapan apa keputusan kamu. Islam kami dah terang dah lagu mana, dakwah kami terangkan lagu mana, agama kami terangkan lagu mana, akidah kami terang dengan baik je. Cuba untuk macam ni antara sunnah Nabi kami 3 hari, tak boleh lebih. Fikirlah. Dan kamu perlu fikir 3 hal. Sama ada masuk Islam, atau bayar jizyah, pajak, ataupun kita berperang. Masuk Islam, paling selamat. Terima dakwah ni, masuk Islam. Kalau tak mau masuk Islam, tapi nakkan keharmonian dan perdamaian, duduk bawah taklukan Madinah, bayar jizyah tiap-tiap tahun. Kalau tak mau dua-dua, Islam pun tak mau, duduk bawah taklukan Madinah secara aman dan harmoni tak mau, kita bergasak, kita berperang. Tak puas hati lagi, lebih pada 3 hari hantar lagi, ada lagi perbincangan, kami tak puas hati lagi, hantar orang lain lah pula, suruh hantar orang lain pula. Lalu hantarlah siapa? Sahabat yang kedua, Huzaifah bin Mihsan. Bila sebut Huzaifah, jangan terfikir dia Huzaifah Al-Yamani, dah. Huzaifah Al-Yamani tu lain. Tu Huzaifah sahabat yang jadi penanggung apa? Kunci rahsia-rahsia Rasulullah. Huzaifah Al-Yamani. Nin Huzaifah Al-Mihsan. Seorang lagi Abu Huzaifah bin Utbah. Abu Huzaifah bin Utbah tadi ialah anak kepada pemilik kebun hak Nabi singgah tu lah. Anak kepada Utbah bin Rabi'ah. Utbah dengan Syaibah ni paling kuat lawan Nabi. Dua-dua tu KO dalam perang Badar. Tapi anak dia ni mulia. Anak dia antara orang paling awal masuk Islam. Bahkan kitab sirah menyebut Abu Ubaidah bin Utbah ni masuk Islam sebelum Nabi mengajar dan berdakwah di Darul Arqam lagi. Walaupun dia bukan paling awal, tapi kira Nabi berdakwah di Darul Arqam ni awal dah. Jadi dia masuk Islam sebelum Nabi mengajar di Darul Arqam, awal lagi. Walaupun bapak dia, pak saudara dia tu orang yang paling kuat lawan Islam, dan dia kahwin pun dengan pembesar tokoh kafir musyrikin Mekah, anak tu. Isteri dia Sahlan bin Suhail bin Amr. Dan dialah orang yang terlibat dalam 2 kali hijrah ke bumi Habsyah. Hijrah kali pertama, hijrah kali kedua, Abu Ubaidah bin Utbah terlibat. Dia sahabat besar. Cuma nak cakap perbezaan ni, Huzaifah tu banyak sangat. Ni Huzaifah Mihsan. Pi Huzaifah Mihsan duduk 2-3 hari tak puas hati lagi Rostum. Hantar seorang lagi, hantar seorang lagi. Hantar yang ketiga ni, kira hak paling ni lah. Siapa? Ni lah, Mughirah ibnu Syu'bah. Mari Mughirah ibnu Syu'bah masuk saja dalam tu. Rostum mempersilakan dia duduk. Dia tak mau duduk. Dia kata ini bukanlah yang sesuai dan selayaknya bagi kami. Kebetulan mata dia melirik pada pengawal hak duduk sebelah Rostum tu. Satu duk pegang tombak, satu duk pegang macam Captain America tu apa? Shield penyangga tu lah. Dia kata, mai kat aku penyangga tu. Penyangga tu lempak kat aku. Jadi Rostum pun arahkan. Jadi dia ambil penyangga tu lempak depan Mughirah. Mughirah tak cakap banyak, dia duduk bersila atas penyangga tu. Dia bukan nak ambil syik tu nak berlawan. Duduk atas penyangga tu, aku tak mau duduk atas hak empuk ni. Hak sutera, hak bersulaman ni. Duduk situ. Jadi apa masalah sekarang? Dia pun cerita sama seperti Rabi' bin Amir. Dia cerita sama seperti Huzaifah bin Mihsan tentang kebaikan-kebaikan Islam. Apa itu Islam dari sudut akidah, dari sudut syariat. Yang akhirnya Hani ni yang ketiga ni dia try buat umpan. Apa Rostum kata? Rostum kata, mau atau tidak, kalau kami bagi kamu makanan yang banyak, kami bagi kepada kamu wang-wang yang banyak, kami bagi kepada kamu sebahagian dari tanah-tanah dan harta yang lain, cuma dengan syarat kamu undurkan pasukan Islam ni kembali semula ke tempat kamu. Nampak tak di sini? Rostum sendiri walaupun jumlah 120,000, dia berani ke dia rasa takut dah? Sepatut Allah setakat 120 lawan 30. Ni bila dia nak umpan benda tu, nak suruh balik, dia sendiri pun takut dah dengan kekuatan jihad di sisi orang-orang Islam. Jadi benda ni ditolak. Apa kata Mughirah bin Syu'bah? Adakah semua tawaran ini akan terjadi sekiranya kami mampu memusnahkan dan menjatuhkan kerajaan kamu dan kami mampu melemahkan kekuatan kamu? Ayat sindir lah tu.
Adakah benda-benda yang kamu cakap ni benar-benar akan terjadi? Kalau berperang nanti kami akan hancurkan kekuatan dan kerajaan kamu, dan kami akan melemahkan kekuatan kamu. Lagi nak marah kawan ni. Bila nak marah, kami akan perangi kamu habis-habisan, dan kamu akan tahu padah dan akibatnya. Lalu disambut oleh Mughirah, sebenarnya di sisi kami, kalaulah kami mati dalam pertempuran ini, ahli-ahli dan bidadari syurga siap menanti kami sebagai seorang syuhada, dan kalau kami menang, yang confirmnya kamu yang akan jadi ahli neraka. Sakit hati tak ayat aku tu? Lagi sakit hati kawan tu. Belah. Belah tak boleh buat apa dah. Tak ada diplomasi, tak ada persetujuan, tak ada apa. Teng, perang. Bila perang memang kalah lah. Memang kalah.